Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, seterusnya kita akan sambung lagi ya untuk cara menguruskan soalan lah. Okey, cara menguruskan soalan. Okey, jadi yang pertama kita pergi dulu kepada classwork. Okey, klik kepada create. Okey, kalau tadi kita lihat kita dah pun hasilkan assignment, quiz assignment dan question. Jadi kalau ada masalah ataupun yang mungkin tak jelas boleh tanya ya ataupun boleh message saya. Okey, jadi sekarang kita akan lanjutkan lagi kepada quiz assignment. Kalau tadi kita lihat apabila kita buat quiz assignment, kita boleh assignkan ataupun letakkan satu Google Form ataupun borang yang mana di situ Google Form tersebut boleh menjanakan markah bergantung kepada jawapan pelajar lah. Okay, jadi kita cuba buat satu lagi quiz. Okay, katakan sini kita namakan sebagai ujian satu contohnya. Sila jawab semua soalan yang diberikan. Okay, katakan markah yang saya nak beri adalah totalnya adalah yang tu. Okay, new due date, katakan saya letakkan topik, katakanlah ini adalah pada topik ketiga. Okay, dan di sini oleh kerana saya ambil quiz assignment, jadi kat sini secara automatik kita akan nampak Google Classroom telah assignkan, telah tetapkan satu blank quiz. Okay, jadi kita akan gunakan Google Form ni untuk menghasilkan sebuah lampiran quiz lah. So klik kepada blank quiz. Okay. No thanks. Okay, baik. Di sini seperti tadi juga kita boleh tetapkan apa nama kita punya form ataupun borang ni. Okay, katakan kat sini saya ubah sesuai. Inilah ya kat sini. Yang satu. Satu sini tengah di save ya. Ini adalah optional. Sila jawab semua soalan yang disediakan. Okay. Yang ni pun kita boleh ubah sesuai tajuk dia. Ini adalah nama file yang akan disimpan dalam sistem lah. Dengan nama ujian satu. Okay, soalan pertama. Okay, katakan soalan pertama ni adalah jenis apa? Multiple choice. Okay. Kita buat satu soalan dummy. Apakah jawapan yang betul? Jawapan A. Ambil add option ni. Jawapan B. Jawapan C. Jawapan D. Okay. Jadi macam tadi juga multiple choice ni hanya satu pilihan jawapan saja yang betul. Okay, jadi seperti yang tadi juga, untuk memberikan markah kita harus klik kepada answer key. Yang ni untuk membantu Google Form mengenal pasti jawapan yang betul dan memberikan markah mengikut ketetapan yang telah diberi oleh pemangun soalan. Okay, klik kepada answer key. Okay, jawapan mana yang betul? Katakan jawapannya adalah A. Okay. Dan markahnya berapa untuk satu jawapan? Katakan markah satu jawapan ni saya tetapkan untuk yang ini adalah 2 markah. Okay. Sekiranya perlu, guru-guru juga boleh letakkan answer feedback di bawah ni untuk memberikan satu fungsi interaktif, bermaksud setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar, pelajar akan dapat respon kepada jawapan tersebut. Sebagai contoh, answer feedback, incorrect answer, kalau jawapan salah, maaf, salah. Anda boleh berikan hint atau mungkin jawapan kepada soalan tersebut. Correct answer, ya. Ini seperti yang kita pernah share sebelum ni, kita juga boleh kepilkan file sebagai sokongan. Sebagai contoh, katakan di sini saya nak kepilkan sesuatu.
Saya ambil ni. Okay, video mungkin. Video URL. Search. Okay. Okay. Ni saya pakai video ya. Okay, save. Sebagai contoh lah. Okay, tak sesuai padam ya. Okay. Okay. Kan video ataupun mungkin pautan lah untuk memberikan feedback ataupun jawapan yang lebih interaktif kepada pelajar. Okay. Okay, itu adalah soalan pertama. Beri markah total 2 poin. Okay, 2 poin. Okay, soalan kedua pula. Kita akan cuba buat dalam lebih kurang 5 soalan ya. Okay. Jawapan yang salah. Ya. Okay. Katakan di sini pula. Sila pilih lebih dari satu jawapan. Okay. Inilah proses bermakna jawapannya ada lebih daripada satu. Jawapan A. Jawapan B. Jawapan C. Jawapan D. Okey. Dan klik kepada answer key. Okey, jawapan mana yang kita rasa adalah yang salah? Katakan jawapan salah adalah B dan C. Dan total pointnya kita katakan adalah 4. Okey, untuk jawapan-jawapan yang seperti ini, di mana ada lebih daripada satu jawapan, ataupun jawapan yang bersifat mungkin ada short answer dan sebagainya, untuk markah-markah ni, dia biasanya perlu di-review semula oleh pembangun soalan. Bermakna tidak sesuai untuk diberi markah secara automatik lah. Tidak digalakkan. Okay. Dia ada beberapa masalah, terutamanya apabila katakanlah untuk soalan seperti ini, ada dua jawapan tapi pelajar jawab satu betul, satu salah. Jadi bagaimana nak bagi markah dia? Sistem biasanya kalau macam ni, dia kalau dua-dua jawapan betul, dia boleh bagi markah penuh. Tetapi kalau satu jawapan salah, satu jawapan betul, sistem tak boleh calculate, dia akan anggap jawapan tu markahnya adalah kosong. Jadi dekat sini sesuai, kalau soalan-soalan seperti ini perlu review semula oleh pengajar lah ataupun pembangun soalan. Okey. Okey. Itu untuk makluman ya. Okey, baik. Okey, tambah soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga katakan kita ambil mungkin short answer. Tambah ringkas bagi XXX. Okey. Jadi kat sini kena beri jawapan lah. So answer key. So answer key dia. Okey. Dekat sini dicadangkan untuk kita letakkan jawapan lah. Okey, katakanlah jawapannya adalah XXX. Okey, jawapan pertama. Mungkin jawapan kedua adalah XXX. Mungkin XXX. Mungkin XXX. Okey. Okey, jadi soalan-soalan seperti ini yang mana jawapannya mungkin ada pelbagai kombinasi, mungkin ada ejaan yang berbeza dan sebagainya.
Maka soalan-soalan seperti ini tidak digalakkan untuk diberi markah secara automatik ataupun tidak digalakkan diberi markah tanpa review. Jadi soalan-soalan seperti ini digalakkan untuk pesyarah ataupun guru review dulu baru beri markah sebenar. Okey. Okey, jadi kita abaikan dulu perkara ini. Cumanya untuk makluman, untuk kuis seperti yang ini yang jawapannya mungkin ada beberapa jawapan, maka digalakkan semua kertas-kertas seperti ini tidak diberi markah secara automatik kepada pelajar. Yang seperti ini digalakkan untuk review dulu, lepas tu baru kita lepaskan markah kepada pelajar lah. Okey. Okay, katakan ini markahnya katakan hanyalah 2 markah. Okay, dan jika salah satu daripada jawapan ini sama dengan ni, maka sistem automatik akan berikan markah lah. Okay, akan berikan markah. Tapi kalau tak sama, maka sistem mungkin akan beri markah kosong. Okay, seterusnya kita ambil yang paragraf pula. Okay, tentuannya. Okay, so answer key untuk markah. Okay, kat sini memang tak ada jawapan yang tepat lah. Maknanya soalan seperti ini yang berbentuk long answer ni ataupun paragraph answer ni memang kena review. Dia tak ada option untuk automatic. Berbeza dengan jawapan short answer, sebab short answer mungkin satu perkataan. Jadi satu perkataan ni biasanya isunya hanyalah dari segi kombinasi ataupun ejaan dia yang mungkin ada berbeza-beza lah. Okay. Jadi ini masih lagi boleh diberi markah oleh sistem. Tetapi bagi yang soalan seperti long answer ni ataupun paragraf ni, yang ni karangan, jadi memang tidak ada cara sistem nak bagi markah automatik. Apa yang boleh dibuat adalah jawapan kepada soalan ni perlu direview, perlu disemak semula oleh cikgu ataupun syarah untuk diberikan markah secara manual. Okey. Okey, itu dia. Okey, dan ini 2 markah. Okey, total sekarang kita ada 10 markah. Okey, tambah satu lagi. Okey, kita ambil satu lagi contoh yang lain. Okey, katakan kita ambil mungkin drop down. Mana untuk kita berjalan ke hadapan. Ya. Angkat kaki ke atas. Gerak tangan ke hadapan. Geling kepala kiri dan kanan. Okey. Option dia. Maknanya bila kita klik kat dia, jawapan dia adalah dalam bentuk macam ni juga. Maknanya dia pilih salah satu daripada jawapan yang berbentuk pilihan secara drop down macam ni. Kemudian klik pada answer key. Kemudian klik pada answer key. Okay, pilih kepada jawapan yang kita hendak berikan jawapan yang betul dan tandakan markah yang sesuai lah. Okay, kemudian klik done ataupun klik kepada feedback untuk memberi jawapan interaktif.
Okey. Untuk soalan seperti file upload pula, contohnya file upload. Okey. Dia beritahu di sini let respondent upload file to drive. Okey, bermakna pelajar diminta untuk memuat naik filenya sebagai jawapan kepada soalan tersebutlah. File will be uploaded to the form owner's Google Drive. Respondent will be required to sign in to Google when file upload questions are added to form. Make sure to only share this form with people you trust. Okey, ni sekadar pemberitahuan. Sekiranya kita letakkan upload file sebagai soalan, maka file ini akan diupload ke dalam pemilik kepada soalan tersebut. Sebagai contoh, katakan ini adalah soalan daripada saya, maka jawapan pelajar tadi, file-file dia akan dimasukkan ke dalam saya punya Google Drive lah. Okay. Okay, continue. Okay. Katakan muat naik lukisan anda di sini. Lukisan sebuah gambar. Naik gambar lukisan anda di sini. Okay. Only allow specific file type. Ini adalah sekiranya anda nak tetapkan hanya file tertentu sahaja yang anda benarkan untuk pelajar buat naik. Contohnya kita hanya benarkan file PDF dan juga mungkin file image. Bukan file video contohnya. Okay. Jadi kita boleh tetapkan. Tapi kalau kita memberi kebebasan kepada pelajar untuk muat naik gambar ataupun file dalam apa-apa jenis dokumen sekalipun, maka kita abaikan option untuk specific file ni. Okay, number of files. Katakan kita nak tetapkan hanya satu file saja, maka kita biarkan kepada satu. Kalau kita rasa mungkin nak bagi peluang mungkin hantar satu atau dua file ataupun seterusnya, maka boleh pilih yang lain yang sesuai lah. Okay. Okay. Jadi yang ni kena berhati-hati kerana saya perasan ada antara guru-guru yang menetapkan maksimum number of file ni satu saja, sedangkan tugasan dia yang diberi kepada pelajar melibatkan beberapa page latihan. Jadi kat situ memang pelajar ada masalah lah. Jadi kadang-kadang ibu bapa terpaksa gabungkan file tadi menjadi satu file kemudian baru hantar. Jadi itu adalah satu yang menyukarkan ibu bapa lah. Jadi kalau katakan tugasan tersebut, contohnya latihan pelajar tadi melibatkan 3 ataupun 4 muka surat. Jadi mungkin ambil option maksimum number of file ni kita tinggikan sikit supaya nanti maknanya ibu bapa atau mungkin pelajar boleh snap gambar beberapa page tersebut dan hantar dengan lebih mudah lah ke dalam kita punya soalan tersebut. Okey, maksimum number of file size. Okey, di sini boleh tetapkan berapa file size maksimum yang kita tetapkan. Defaultnya adalah 10. Okey. Answer key. Okey, dekat sini sebenarnya tidak ada jawapan secara umum. Pesyarah ataupun guru kena tengok benda tu, file yang dihantar, semak sendiri secara manual, kemudian berikan markah. Sebagai contoh, katakan sini saya beri markah 4 contohnya. Okey, done. Okey. Jadi total markah sekarang adalah 16. Okey. Jadi ini adalah antara soalan yang perlu disemak untuk dapat markah. Okey, seterusnya add question. Okey, katakan sekarang kita ambil yang seterusnya, katakan kita ambil multiple choice grid. Okey, multiple choice grid. Okey, contoh soalan sini. Dan kepada pasangan yang ini adalah padanan jawapan lah. Okay, katakan yang ini yang
kucing, cat, lembu, cow. Okey. Okey. Di sini katakan soalan ni lebih kepada untuk padanan. Untuk Google Form dia tak ada kaedah untuk drag and drop. Jadi apa yang boleh adalah padanan macam ni lah. Sebagai contoh, ayam. Dia grid dia macam ni. Ayam, ayam. Itik, duck. Ni pasangan dia. Kucing, cat. Lembu, cow. Okey, contohnya. Kita katakan sini dua, 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 dua. Okey, dan okey. Katakanlah kita rasa macam ini dah direct sangat senang kan. Dekat grid tadi pun nampak macam boleh teka dah jawapan kan. Macam tu kan. Jadi mungkin nak ubah sesuai boleh juga, tak ada masalah. Mungkin sini kita tukar je lah. Ni mungkin dekat bawah sini. Okey, ni mungkin dekat atas sikit macam tu. Tak ada masalah. Okey, kemudian ubah check semula kepada answer ni untuk double check, untuk semak semula, takut-takut jawapan kita dah berubah. Okey, kat sini itik, duck betul lagi. Kucing, cat, betul. Dia tak ada kacau. Lembu, cow. Ayam, chicken. Okey, maknanya tadi walaupun kita dah alih-alihkan dia dekat soalan, dia masih memberi jawapan yang betul. Okey. Okay, itu adalah multiple choice grade. Okey, maka sekarang totalnya adalah 24. Okey, sekarang kita tambah lagi soalan yang akhir. Okey, kita ambil soalan katakan check box grade. Okey. Okay, question. Jawapan A. Item A. Item B. Item C. Item E. Okey. Benar. Salah. Okey. Katakan sama ada bahan di bawah adalah benar atau salah. Jadi penghasilan sebuah adalah sedikit. Okey, katakan item ni adalah tepung. Adalah gula. Kunci adalah semen. Adalah mungkin kayu manis. Okey, tepung. Benar ke atau salah? Biasanya kalau kek betul lah. Okey, tu markah. Gula. Benar tak? Biasa gula ni benar lah. 2 markah. Semen. Macam tak betul. Kayu manis. Kayu manis untuk masakan. Ini payah sikit nak cerita. Ini macam biskut yaya tu mungkin kayu manis kan. Okey, katakan dan yang ni saya nak buang. Katakan yang ni saya nak buang sebab saya tengok sekarang ni markah dia
Dah betul-betul 630. Jadi yang satu ni sebagai tambahan, so saya buang yang ni. Okay, so tinggal ni saja. 3 item, 2 kolom. Pilihan jawapan ada 2, item ada 3. Okay, dan total markah sini adalah 6. Dan untuk keseluruhan markah total yang keseluruhan adalah 30 markah. Okay, dan okay, ini adalah checkbox grid. Okay, jadi katakan dah selesai yang ni. Okay, kita lihat sekarang. Yang ni tak perlu risau walaupun dia belum berubah. Sebenarnya dia akan automatik simpan dan akan berubah dalam kita punya classroom. Okay, sini kita lihat status dia adalah all changes save in drive. Okay, maknanya dah disimpan lah. Okay. Okay, sekarang topik dah ada. Unit tak mungkin kita abaikan. Okay, klik assign. Kat sini kalau kita lihat markah yang default adalah 100 Kita biar saja dulu. Klik assign. Okay. So, untuk item ni dia berada dekat topik 3 ujian 1. Okay, ini ujian dia, untuk assignment. Okay. Ini soalan tadi. Okay. Okay, ini adalah untuk soalan yang pertama. Okay, jawapan apa? Jawapan A contohnya. Yang B mungkin jawapan ini contohnya. Ini jawapan dia mungkin X. Tanduk tak pasti. Contohnya. Okay, upload file untuk gambar hot yang kita lukis. Upload file, select file from device. Okay, katakan kita ambil gambar. Mungkin gambar lukisan dan sebagainya, tipu-tipu saja. Okay, contoh ni. Okay, upload. Okay, jadi oleh kerana kita dah tetapkan tadi beberapa file, iaitu 5 file, maka pelajar ni dia boleh upload sampai 5 file maksimum. Okay, sini pula. Okay, dia minta padanan. Okay, yang ni kita mungkin kena terangkan pada pelajar lah. Sebab sini mungkin pelajar tak pasti ni nak pilih apa ni kan. Kena ada keterangan sikit, kena bagi penjelasan kepada soalan ni. Padankan kepada pasangan yang betul, ataupun terjemahan yang betul, ataupun mungkin tafsiran yang betul. Kena ada panduan juga soalan ni. Sebenarnya nak tandakan satu ke atau dua jawapan dan sebagainya. Di sini kalau secara umumnya memang hanya boleh pilih satu saja, tak boleh pilih dua. Okey, itik, katakanlah terimut silap. Kucing, tak silap. Lembu pun ambil silap. Okey. Ini pula nyatakan sama ada bahan di bawah benar atau salah bagi penghasilan kek. Benar, salah, benar. Contohnya salah buat. Okey, submit. Okey, respon recorded. Ni dalam bahasa Inggeris. Jadi sebenarnya ini pun boleh diubah sesuai kepada mungkin respon yang lain lah. Okay, view score. Okay, view score ni hanya sesuai kita letakkan di sini sekiranya kita punya ujian ni mampu dijana markahnya secara baik oleh sistem lah. Kalau tadi kita lihat pada soalan tadi tu, ada beberapa soalan yang memang tak patut diberi markah secara automatik. Contohnya di sini soalan ni, long answer ni. Ini tak boleh bagi jawapan automatik. Yang ni kena disemak oleh pesyarah ataupun guru dulu. Sama juga untuk yang gambar ni ini tak boleh diberi markah. Kita kena beri markah secara manual. Okay, jadi ini patutnya kena disembunyikan. Nanti kita akan lihat bagaimana nak ubah soal yang ni, respon ni, dan juga bagaimana untuk menghilangkan view score ni. Okay, katakanlah saya nak tengok dulu. Okay, so ini adalah markah yang diterima oleh pelajar 8/30. Ini pelajar boleh argue kenapa dapat 8 saja kan. Dia kata jawapan saya betul ni. Okay, contoh yang ni nampak. Satu jawapan betul,
satu jawapan salah, tapi markah kosong. Ini maknanya tidak adil lah. Jadi markah ni perlu di-review ataupun disemak semula oleh cikgu ataupun pensyarah lah. Okey, kenapa hujung tanduk tak pasti? Adakah jawapan ni betul? Mungkin betul. Jadi tak patut kosong lah. Okay, ni masalah lah ya. Ini dia hantar gambar tak semak pun tempat markah kosong, tak ci ya. Yang ni. Okey, jawapan ni betul sebab ni option saja. Jadi yang betul tetap betul, salah tetap salah. So ni automatik dapat 2 markah. Di sini dia dapat 2 markah, yang lain tu tak ada markah lah. 2/2. Okey, untuk sini pun sama juga. Salah tetap salah, benar tetap benar. So dapat 2 markah. Okey. Jadi markah ni ada kesilapan sikit lah. So kena review semula. Okey. Okey, itu saja. Untuk seterusnya kita akan lihat bagaimana untuk mengubah suai respon ataupun paparan kepada hasil view score ni. Macam mana kita nak ubah suai dia punya penampilan dia. Okey. Okey, terima kasih.